Ada soalan? Tak ada soalan Itu dikira satu perkataan. Penanda wacana memang satu patah perkataan Setiap penanda wacana ialah satu patah perkataan. Kamu kena faham tu malam ni Kena faham tu. Sebab kadang-kadang cikgu kat sekolah tak faham Cikgu contohnya kalau tarikh satu patah perkataan, penanda wacana ayat pertama pada persepsi saya satu patah perkataan. Apa yang dimasukkan satu patah perkataan. Hal ini terjadi demikian kerana satu patah perkataan. Okey, sebagai impaknya satu patah perkataan. Guna ada kata nama satu patah perkataan. Kalau ada puisi, kalau ada peribahasa, satu patah perkataan. Itu kamu kena tahu. Sebab kadang-kadang cikgu sekolah kamu buka perbeza kata, dia tak tahu. Dia kira, dia tu kamu tak dapat cemerlang lah. Kamu tulislah 520. Padahal dia tulis tak sampai 500 pun. Sebab cikgu sekolah tu, dia tak tahu. Jadi penanda dia tu ramai orang dah buat 4 patah perkataan tu salah jangan risau. Tapi kamu jangan risau. Bila perpisahan sebenar nanti, pemirsa ni bukan calon-calon orang, dia kira betul. Tak ada masalah Okey, itu untuk bahagian B. Bahagian A pun cikgu dah sentuh sikit Okey, cikgu nak present lah. Ada soalan lagi? Tak ada Ada tak ada, cikgu present lah. Okey. Ini yang apa? Ya. Okey. Ini rumusan. Cikgu tekankan sikit-sikit rumusan. Rumusan ni kamu kena faham. Dia ada pokok 1, dia pokok 2. Okey, cikgu tanya kamu. Cikgu nak uji kamu. Okey. Untuk bahagian pengenalan. Kat sini dia tanya dia punya usaha-usaha langkah-langkah tindakan menegakkan. Macam langkah menegakkan dalam bunyi. Fokus ialah langkah-langkah. Pokok 1, pokok 2 ialah kepentingan. Okey, pengenalan. Petikan ini membincangkan langkah-langkah, menegakkan nilai bunyi langkah-langkah masyarakat dan kepentingannya. Okey, untuk bahagian kesimpulan, kamu nak cakap apa? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Cikgu nak uji ni. Boleh cikgu masuk lain. Tema. Kesimpulannya? Tema. Yalah, tema dia apa? Sekejap cikgu. Nilai murni? Kesimpulannya nilai murni? Boleh lagi? Nilai murni apa? Tersangkut pula. Ni tema ni. Nilai murni dan etika. So, kesimpulannya nilai murni perlulah nilai murni perlu dihayati oleh masyarakat supaya masyarakat dapat hidup sejahtera. Dapat? Jangan tulis kesimpulannya. Masyarakat perlulah menyokong nilai murni dalam kehidupan. Kosong markah. Kesimpulannya tema nilai murni. Kesimpulannya nilai murni perlulah dihayati oleh masyarakat supaya masyarakat dapat hidup sejahtera. Supaya imej negara meningkat. Itu yang jawapannya. Okey, bila kamu masuk pada bahagian isi, bahagian isi fokus 1 kena sebut. Antara langkah menegakkan nilai murni dalam kalangan masyarakat, termasuklah isi pertama, isi kedua, isi ketiga, isi keempat. Lepas tu, bila masuk pada kepentingan, antara kepentingan mengamalkan nilai murni, termasuklah isi pertama, isi kedua, isi ketiga. Kamu kena nyatakan fokus apa. Jangan tulis antara langkahnya ialah mesti letak fokus 1 apa dia. Tetapi dalam peperiksaan, kalau kamu antara langkahnya tiba-tiba kamu buat kebaikan isi pertama, jadi ayat isi pertama tu dikira kosong. Dia akan menjejaskan impression pemirsa, bahasa pun akan rendah sedikit. Jadi pastikan isi itu betul, jangan salah masuk pada fokus yang betul. Faham Yang kedua, bila kamu tengok pada bahagian kedua ni, bahagian kedua ada isi, ada 4 isi
penerapan nilai yang bersesuaian, penghayatan dan amalan, pengangkaan, galakan. Ini semua langkah. Langkah. Ini ya penerapan ya. Isi ya. Memberi penghargaan, ya, galakan dan promosi, ya. Penghayatan dan amalan dan penerapan nilai kesesuaian. Nampak? Jangan pula kami kata murid hendaklah diterapkan dengan nilai yang banyak betul-betul. Isi kat atas ni, bukan dekat bawah ni uraian. Ada budak kat sekolah, dia ambil baca uraian. Murid perlu menzahirkan amalan nilai murni dan mengamalkan diri. Berapa tau? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lebih. Ada soalan tak pegang ni? Ada ya? Jelas ya? Jelas. Jelas. Okey lah tu. Cikgu nak cepat ya. Tadi ya? Okey, cikgu. Ada apa? Okey. Okey ya? Okey. Rumusan ni penting tau. Sangat penting. Sebab budak biasanya mengabaikan bahagian rumusan, maka tak dapat penuh. Ya? Cikgu. Apa dia? Dalam kesimpulan tu boleh sambung ayat tak? Ayat apa? Contoh kita tak beri boleh. isi Kesimpulan guna dan. tak boleh. Ini ialah rumusan. Bukannya penulisan. Kalau cikgu kamu cakap, jangan dengar. Dia menyesatkan kamu. Faham tak? Faham cikgu. Kadang-kadang cikgu marah juga. Hari tu cikgu ada satu kelas tingkatan 4. Cikgu ada tingkatan 5. Tiba ada cikgu tingkatan 8, cikgu muda. Dia buat posting. Dia bagi ilmu sesat. Ilmu sesat. Dia cakap, cikgu minta maaf cikgu. Cikgu cakap dia, minta maaf cikgu. Cikgu bagi maklumat salah ni. Gitu. Cikgu dapat kat mana? Minta maaf, saya pun cikgu matematik. Limited mengajar bahasa Melayu. Jadi saya ajarlah. Jadi cikgu tak salahkan dia sebab kekurangan cikgu BM, cikgu matematik ajar BM. Hancurlah budak. Jadi cikgu cakap dia macam ni cikgu. Saya ajar sikit-sikit. Format dia. Cikgu terangkan balik pada murid. Cikgu cakaplah pada pelajar. Minta maaf, ada sikit kesilapan, ada sikit pembetulan, ya. Sebenarnya macam ni. Jadi pelajar akan dengar, jangan jawab. Kalau tak nanti masa peperiksaan nanti, budak akan silap jawab. Sebab ada juga kes masa menanda kertas, ada pelajar tersilap jawab. Jadi maka dia gendam. Jadi dia menjejaskan pelajar lah dari segi pemakaran, ya. Okey, yang ni bagian rumusan, tak ada masalah, ya. Okey. Ada juga ada pelajar, cikgu tak kata kamu ni semua sekali budak yang pandai, ada juga budak yang sederhana, ya. Ada contoh kes sekolah cikgu lah, ya. Budak ni dia tak tahu fokus 1 tak tahu, fokus 2 tahu. Contohnya budak kelas belakang, tak tahu kan. Dia kat pelajar, ya, kamu ambil aja isi-isi kamu rasa, ambil, gabung sekali. Jadi at least ada juga markah dia berapa, cikgu bagi setakat markah 11 atau 12 atau 30. Okey lah daripada kosong kan. Salin aja, penggan kedua, penggan 3. Sebab dia tak terisi, salin je. Jadi sebenarnya rumusan ada markah. Tapi macam kamu kalau dah tahu dia punya fokus, kamu tengok cara teknik jawab. Cari isi. Pertama, guna teknik penanda wacana. Setiap penanda wacana ada isi. Okey. Yang kedua, mana tadi lah. Mouse cikgu ni pelik tu lah. Tak bergerak pula. Keluar pula. Okey, yang kedua. Kamu tengok dekat sini kan. Ayat pertama ada isi, nampak? Pada baris pertama. Dengan menyediakan ibu apa tentang pentingnya. Dah isi kan? Okey. Cuba tengok ni isi juga. Contohlah. Nampak ni? Isi juga. Maju ke ni. Contoh isi. Dah ada 3 isi. 1, 2, 3. Tengok penanda wacana yang ada. Kalau juga pula, turut pun dah diisi juga kan. Jadi kamu cubalah dapat. Dan ini dah ada 4, tambah lagi 4. Dah cukup. Dapatlah. Maka penuh 30/30. Tak ada masalah. Kalau sini ada 4, ambil semua 4. Jangan tinggalkan. Ada budak, 4 dia ambil 1. Ini budak tak pandai. Kalau budak bijak, dia ambil semua ni. 1, 2, 3, 4. Lagi 4 ambil kat sini. Dapatlah 8 isi. 8 kali 2, 16. Pengenalan 1 kali 2, 2. Penutup 1, 2, 2. Jadi isi dapat apa? Isi penuh lah kan? 8 kali 16 tambah 2, 2 dah isi 20. Bahasa 10. So 30/30. Okey, faham ya? Okey, cikgu dah masuk yang lain pula. Yang lain pula. Cikgu, Apa dia? ada orang tanya soalan kat chat box. Ada soalan tanya? Sekejap. Ada lagi. Tanya soalan.
Cikgu. Ha? Sekolah saya kan, Ah, cikgu saya ajar macam ya. untuk fokus pertama kan. Ah, Kita mula ayat dengan antaranya ataupun fokus pertama ialah macam tu boleh ke? apa dia cakap? Sekolah kamu cakap apa? Kalau saya nak mulakan fokus pertama, saya kalau cikgu mention Antara langkahnya macam tu. Tapi cikgu saya kata tak payah nak tulis dia punya fokus. Means kalau dia kata langkah tak payah tulis langkah. Terus dia. Means antaranya isi. Macam tu. Antaranya langkah tak ada. Salah tu. Salah. Antara langkahnya. Antara langkahnya. Bukan antaranya. Itu ilmu sesat. Dapat? Salah tu Memang salah. Mana boleh antaranya? Mesti antara langkah. Langkah tu kan dia punya fokus. Langkah apa? Fokus apa? Langkah mengatasi masalah buli katakan. Kena nyatakan fokus. Lepas tu yang kedua, antara punca gejala buli termasuklah nyatakan fokus. Itu yang sepatutnya. Bukannya antaranya. Memang salah. Siapa tulis? Yang pertama tu kosong. Tak ada markah. Okey, ada soalan? Ya? Jadi maksudnya ingat ya, bila kamu nyatakan isi, jangan letak antaranya. Mesti ada fokus apa dia. Adakah langkah ke, adakah punca ke, adakah kesan. Tengok pada isi. Kalau isi tersebut langkah, antara langkahnya. Yang apa? Antara langkah, amalan menabung. Antara langkah, meningkatkan nilai murni. Okey. Kena nyatakan juga ya. Okey, ada soalan? Tak ada ya? Tak ada lah. Cikgu. Apa lagi? Kalau nak sambung isi seterusnya kena ada penanda wacana ke cikgu? Okey, dia macam ni. Sebenarnya penanda-penanda wacana ni taklah begitu kamu nyatakan isi setiap penanya soal itu atau seterusnya. Sebenarnya tak ada. Dia isi. Dia kalau penanda wacana kamu nyatakan dalam fokus tu nyatakan dua boleh. Lepas tu masuk isi sama kempen kesedaran. Dia siap kempen kesedaran oleh pihak kerajaan. Amalan penting. Lepas tu masuk seterusnya pihak sekolah sewajarnya. Lepas tu masuk seterusnya galakan dari beberapa amalan utamakan untuk meningkatkan dia. Boleh, tak ada masalah. Tak semestinya wajib penanda wacana untuk setiap isi ya. Okey, ada lagi tak? Okey cikgu. Okey jelas. Ingat urusan dia penting ya. Dan cikgu selalu tegur pelajar untuk bagian kesimpulan. Bagian kesimpulan selalu pelajar dapat kosong. Dia belajar dari mana pun cikgu tak tahu. Dia belajar pada cikgu yang tak betul. Ada cikgu yang ilmu dia tak betul, tak begitu kuasai, dia bagi pada murid ni. Kadang cikgu marah. Itu cikgu beri ada satu pusat tuition lah. Ada kawan cikgu pusat tuition. Jadi kebetulan cikgu jumpa kawan baik cikgu. Tiba-tiba dalam bilik itu ada seorang cikgu. Dia tulis apa? Kesimpulannya, semua pihak perlulah menyokong amalan nilai murni supaya imej negara akan dipandang tinggi oleh masyarakat dunia. Cikgu ketuk pintu tu, cikgu panggil keluar. Kita ada apa cikgu? Ada apa cik? Saya cikgu. Tadi cikgu cakap apa kat murid? Rumusan, kesimpulan. Cikgu, saya cakap, salah tu cikgu. Maklumat tu salah. Cikgu tak boleh guna, dalam buku ada. Dalam buku lain, dia format berubah-ubah. Jadi dulu, ni sekarang lain. Oh iya ke? Minta maaf lah cikgu. Ya, tak apa, nanti saya kat balik kat budak. Nampak? Kan salah tu kan? Jadi budak, dia ingat betul. Tadi dia tulis dalam peperiksaan. Jadi salah. Jadi tak betul. Ingat ya. Bagian kesimpulan senang dapat markah. Tulis supaya masyarakat dapat hidup sejahtera. Paling senang. Contohnya kalau katakan tanah runtuh. Kejadian tanah runtuh perlulah diatasi supaya masyarakat dapat hidup sejahtera. Kalau katakan contohnya amalan baca.
Kesimpulannya, amalan baca perlulah diamalkan supaya masyarakat dapat hidup sejahtera. Senang aja, tak susah. Tapi hati-hati sikit. Ada seorang budak ni, tak macam mana dia fikirkan dia merawuk amal apa. Dia tak tengok betul. Kesimpulannya, tadi dia untuk perlulah diamalkan supaya masyarakat dapat hidup. Cikgu bagi kau ni apalah. Ingat, kalau positif, kalau negatif. Hati-hati sikit bila kamu melihat ayat kesimpulan. Okey, cikgu sambung lagi. Ini dah habis kan? Dah pula. Banyak cikgu nak ajar. Ini dah tak payahlah. Ni. Okey, cikgu nak fokus yang bahagian ni sebenarnya cikgu Mazlan ni. Tengok sini dia. Ni ramalan lah. Ramalan cikgu Mazlan. Cikgu cepatkan sikit dah. Bunyi pula lagi ni. Ni yang apa soalan perpezaan yang bahagian E kamu tengok sini. Bahagian E 199 patah perkataan. Bahagian E tau. Nampak ni. 1, 2, 3. Dia ada 1 isi, 2 isi, 3 isi. 16 je. Nampak? 16. Ni ke sebab jangan buat 3 isi, buat 2 isi. Buat 3 isi, peringkat bawah memuaskan. Tengok ni pula. 2 isi je. 2 isi kan? Satu pelenggan. 210 dah. Dia bilang 210 Budak ni tulis 198. Dia tak pandai mengira. Dapat markah 25. Kepujian atas. Sebab lebih 200 Cuba bayangkan. Ngam-ngam. 198. Mungkin budak ni kita bagi bukan 25, dia bagi 26. Tu nampak? Nampak tu? 2 isi kan? Nampak? Tak tunjuk ni rencana Rencana ada nama orang. Tajuk dengan nama tulis Okey. Ni tahun 2001, 2022 cikgu tak ada rekod. Ni untuk kita satu. Okey, masih lagi kebaikan sukan. Rencanalah. Isi pertama, isi kedua. Nampak? Panjang ni. Satu isi. Ada 5 ayat ni. Nampak? Dasar wasak ini. Nampak yang ITB sukan. Panjang kan? Jelas nampak? Kepujian 20. Kenapa 20? Sebab aspek bahasa. Lembaga bagi 24. Ini lembaga 24, ni kepujian 20 Jadi kawan cikgu dia tak 20, sepatutnya 24. Kenapa? Nampak ni. Dari segi huraian dia. Huraian dia kan? Okey Tengok ni pula. Ni untuk bahagian B, 70 markah. Jawab satu soalan saja, panjangnya ialah antara 350 hingga 500 patah perkataan Ini cemerlang. Jadi untuk peringkat cemerlang, dia ada cemerlang atas, dia cemerlang bawah. Dia ada cemerlang atas, cemerlang bawah. Okey, ini penanda wacana yang cikgu itu bagi tahu kamu kan. Ini penanda wacana bagi pelajar yang bijak, dia hafal penanda wacana ni. Pada era telekomunikasi dan kecanggihan teknologi dunia global, manusia terdedah pada perkembangan apa? Contoh kan, kita kan hafal lah kan. Ambil penanda wacana. Sedasar wasak ini, serenity dari bibir ke bibir, umat manusia dia segenap. 4 penjuru dunia ini tentang isu apa? Contohnya isu gangsterism. So, antara soalan ramalan cikgu tahun ni lah gangsterism. Okey. Atau isu apa? Patriotik yang semakin terhakis dalam kalangan anak watan di Malaysia. Contoh masih tinggi kan? Tinggi Okey. Ini untuk penanda wacana untuk menekan ayat pertama. Sehubungan dengan itu. Ini ayat pertama lah. Cikgu galakkan kamu letak. Pada persepsi saya sudah terang lagi bersuluh. Pada persepsi saya bergalga banyak di mata masyarakat. Ayat tambah sikit ayat Okey. Ini untuk. Jadi ini semua ni satu patah perkataan Sebagai contohnya ni satu. Ni semua sedikit satu patah perkataan.
Okey, semua satu patah perkataan. Bukannya satu dua. Salah tamsilnya satu, bukannya dua. Tamsil satu. Sebagai analoginya perbandingan. Ini satu patah perkataan ya. Okey, cikgu cepatkan sikit. Ini pasal menarik. Pasal menarik yang perlu kamu gunalah. Ya. Ni, ayat konklusi. Intihannya. Sebagai menggulung segala perkataan di atas. Sebagai secara komprehensifnya. Sebagai penutup bicara kata. Ya. Kesimpulannya, jika semua masyarakat berkena baru, ibarat ke bukit sama didaki, keluar sama dituni, insyaAllah perkara ini akan ditangani hingga ke peringkat akar umbi. Contohlah, insyaAllah perkara gejala, perkara gangsterism ni, akan ditangani hingga ke peringkat akar umbi. Tinggi bahasa tau, intihannya. Okay? Mudah-mudahan sikap PHT semua pihak dalam mengekang isu yang bermerajalela dalam kalangan masyarakat ini dapat apa? Dapat dileraikan. Okay? Itulah, ni banyak pasal menarik. Ini banyak ni. Ini boleh kamu guna dalam peperiksaan. Okay. Boleh nak tentu hanya isi. Ni berapa lah. Okay. Ibu bapa sewajarnya mengindoktrinasikan atau menyemai pucuk-pucuk hijau anak-anak dengan nilai-nilai murni ini bagi menatangnya penuh. Ini contohnya kalau katakan bila kamu nak nyatakan pada ayat huraian, okey. Kamu tulislah, hafallah satu ayat. Hafal satu ayat. Ya, ibu bapa seyogia melakukan anjakan paradigma untuk menyemai nilai murni dalam kalangan anak-anak bak kata pepatah meletup bulu biarlah dari rebungnya. Ya. Ibu bapa seyogia melakukan anjakan paradigma untuk menyemai semangat patriotik dalam kalangan anak-anak mereka bak kata pepatah meletup bulu biarlah dari rebungnya. Ibu bapa seyogia melakukan anjakan paradigma untuk menyemai nilai nilai kebersihan dalam kalangan anak-anak contohnya. Jadi maksudnya kamu boleh kaitkan dengan apa tema dia, apa isu dia. Ibu bapa seyogia melakukan anjakan paradigma untuk menyemai nilai apa? Nilai jati diri. Untuk mengelakkan anak mereka terjebak dalam amalan gangsterism yang semakin semakin meningkat bak cendawan tubuh sekolah. Kamu kena kait kan? Kena kaitkan dengan dengan peribahasa boleh ya. Ambil ayat-ayat ni, kamu kaitkan dengan tema, masukkan dengan peribahasa. Itu yang pelajar A+. Kalau kamu dapat A+ lah. Kalau kamu tak nak A+, buat biasa ibu bapa hendaklah ya menasihat anak-anak ya untuk nyemai nilai murni dari diri mereka. Itu peringkat baik. Kalau kamu boleh macam peperiksaan, cukup bagi 50 je lah. Daripada 70 cikgu bagi peringkat 50 sahaja. Sebab cikgu tekankan aspek bahasa ya. Ibu bapa perlulah menjalankan obligasi tanggungjawab masing-masing dengan tidak melepaskan batu di tangga. Contoh kat sini kan. Okey, contohnya. Okey, kalangan warga pendidik perlulah menjalankan obligasi masing-masing ya agar anak murid mereka cemerlang dalam peperiksaan dan menjadi produk insan berbidah kelas pertama dunia. Jadi maksudnya boleh juga kamu ambil yang cikgu nyatakan di sini untuk kaitkan dengan tema, untuk kaitkan dengan isu dan kamu tambahlah sikit-sikit. Sebab ada pelajar cemerlang. Biasanya budak-budak cemerlang ni, budak yang utamakan aspek bahasa, dia tanya, Cikgu Mazlan, boleh tak saya kaitkan dengan ni? Amalan baca boleh. Kalau saya nak kaitkan dengan gangsterism, boleh, tak ada masalah. Ibu bapa perlulah menjalankan aplikasi masing-masing agar anak mereka tidak terjebak dengan gejala gangsterism. Contohnya, sebab ada obligasi kan, cantik kan. Itu besar kata luas ya. Okey. Ibu bapa perlu jalan obligasi masing-masing dan tidak lepaskan batuk di tangga agar anak-anak mereka tidak terpedaya oleh rujukan akan supaya melakukan gejala
case terrorism di sekolah. Contoh ya. Okey. Sambung lagi. Ni profesor ni Dr. Idodi, profesor bicara banyak orang boleh guna masalah ni contohlah kita ambil contoh sini kan. Pada persepsi saya sesungguhnya hanya jari yang mengenal manikam jika asal berdaya baik terdapat ke laut menjadi mutiara, terumbang ke darat menjadi permata, keawangan di angkasa menjadi kejora. Ungkapan kamat tersebut dapat direalisasikan sekiranya ibu bapa turun padang dalam menerapkan kebaikan baca kepada anak-anak mereka. Hak ini berlaku demikian kerana anak-anak yang masa suci ini akan membuka mata dan masang cuping telinga apabila orang tua mereka membimbingnya mengenal erti hidup. Bagaimana ini berlaku? Dalam hal ini, ibu bapa akan mendampingi anak-anak pada waktu senggang. Waktu senggang. Okay, waktu lapang lah. Dan menceritakan kebaikan amalan baca. Anak-anak umpama selai kain putih dan ibu bapa lah yang akan menjurakkannya. Sesungguhnya ibu bapa sewajarnya mengindoktrinasikan pucuk-pucuk hijau dengan nilai-nilai kuning ini bagai menatang minyak yang penuh. Tamsirnya, ibu bapa perlulah menyediakan perpustakaan mini di rumah dan baca bersama anak-anak. Lantas, anak-anak yang diasuh sejak kecil dengan amalan membaca akan menjadi insan yang berjiwa unggul di pentas dunia. Kesannya, tabiat membaca ini akan tertanam utuh dalam diri anak-anak. Alex Osborne ada menyebut lampu Aladin tidak akan bersinar sendiri tetapi Aladin akan menggosoknya terlebih dahulu. Peribahasa Melayu ada berkata membaca jambatan ilmu. Tuntasnya segala bimbingan dan tunjuk ajar daripada ibu bapa menjadi indikator kecemerlangan anak-anak. Nampak Boleh tak? Tinggi sangat bahasa cikgu Mazlan Dia tinggi lah. Ini kalau kamu dapat A+. Kalau tak nak A+, gunalah bahasa yang sederhana. Okey Ada soalan tak? Ada Itu yang kedua pula. Ramai orang berpendapat bahawa berkelangkaan banyak di mata masyarakat, amalan baca dan kalangan anak-anak dapat dipupuk sekiranya bapa menjalankan obligasi dan menunjukkan teladan terpuji kepada anak-anak mereka. Isi teladan Hal ini terjadi demikian kerana anak-anak yang masih comel dan bersih, mudah dilentur sikap mereka, bab melentur bulu biar dia kebunnya. Bagaimana? Bagaimana ni? Ini berlaku. Dalam konteks ini, ibu bapa akan sewajarnya membelikan buku bacaan ilmiah. Ini teladan kan? Kepada anak-anak seperti majalah, novel, cerpen dan sebagainya. Anak-anak kecil dan masih muda ini amat memerlukan perhatian daripada ibu bapa. Sesungguhnya anak-anak diibaratkan seperti kain putih. Jika diwarnakan biru, maka birulah kain tersebut. Jika diwarnakan merah, maka merahlah kain tersebut. Terpulanglah ibu bapa untuk mencorakkannya. Ayat contoh. Sebagai tamsilnya, ibu bapa perlulah membawa anak-anak berkunjung ke perpustakaan negara. Kesan. Impaknya anak-anak yang cemerlang, gemilang dan terbilang dapat dijelmakan. Anak-anak ini akan menjadikan budaya baca sebagai landasan dan tapak kejayaan dalam kehidupan mereka. Ahli falsafah Pascal mengungkapkan kalau kita berusaha mencapai keinginan, mulakan dengan kata-kata yang lembut, umpama air yang menyirami tanah yang tandus. Anak umpama bunga-bunga itu tumbuh di taman, yang menjadi tanah dan baju ialah ibu bapa. Peribahasa Melayu ada berbunyi bagaimana acuan begitulah kuihnya. Untanya segala teladan dan alfiat. Pak, ulang balik teladan apa? Segala teladan dan alfiat dari bapa menjadi tunjang kejayaan anak-anak. Okay, ada soalan tak? Macam je. Ada soalan? Ada budak ni tak nampak pula. Okay, ada soalan? Tak ada okey. Tak ada cikgu. Okey, itu saja untuk malam ni. Okey, jadi untuk akan datang, cikgu akan share dulu bahan dulu untuk kamu tengok bahan yang cikgu sharekan. Lepas tu boleh kita buat kelas Okey, sekian, terima kasih. Dah habis. Habis dah? Terima kasih cikgu. Sama. Terima Itu kasih, masa cikgu. pendek Masa pendek saja. Kelas ni sangat pendek. Bukannya panjang Tadi masa cikgu tadi sangat pendek. Jadi tak panjang sangat jadi sepatutnya kamu kena masuk tadi sudah ada BI kan. Cikgu tadi tingkatan 3 45 minit, cikgu start tadi pukul 8 suku, habis pukul 9. Tingkatan 5 pun 45 minit, pukul 9 habis 9.45 malam jadi itu saja cikgu nak kongsi. Yang akan datang cikgu akan sambung lagi Itu sebab cikgu fokus kepada yang terpenting sahaja
Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih cikgu.